Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Medul Nur Aini dan rakan-rakan. Saya Nur Syazwa dan ahli keperluan saya Nurul, Nur Ain dan Nur Hayati akan berdiskusi tajuk 7 berkenaan penghayatan etika dan peradaban dalam mengatasi cyberbullying. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa transformasi sehingga menjadikan komputer dan jaringan sosial yang menjadi salah satu keperluan dan merupakan gaya hidup masyarakat kini. Hal ini demikian kerana internet membolehkan individu untuk berhubung dengan pelbagai jenis orang yang mempunyai latar belakang yang berbeza, budaya, tradisi dan pandangan terhadap dunia. Sebagai contoh, aplikasi sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp dan sebagainya memberikan manfaat kepada pengguna. Namun ada antara individu menjadikan ruang untuk menyebarkan fitnah atau sabotase rakan sosial dan cyberbullying yang lain. Ia dinafikan lagi, penggunaan internet tanpa budaya sivik dan nilai etika dapat menjerumus ke cyberbullying. Apakah bullying cyber? Menurut Pachin dan Hinduja, bullying cyber adalah perlakuan atau tindakan yang agresif berlaku seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi melalui elektronik seperti texting, perbualan dalam talian dan juga melalui media sosial, dan kecanggihan teknologi yang bersifat pengguna membolehkan ia dibawa ke mana-mana sahaja. Ini menyebabkan bullying cyber boleh disebarkan tanpa had dan sepadan serta dilakukan berulang kali. Ini adalah antara jenis-jenis bullying cyber. Antaranya ialah harassment, iaitu gangguan berterusan di mana ia berlaku apabila individu menghantar mesej yang menyakitkan hati, kasar, menghina atau mengatakan perkataan-perkataan yang kesat, ulasan jahat atau memalukan dan menyerang mangsa dengan beribu-ribu mesej. Seterusnya, pemalsuan maklumat, fakta, foto atau video. Denigration ialah tindakan memasukkan maklumat serta menyebarkan maklumat palsu tersebut bagi tujuan menjatuhkan, menghina dan menyebarkan khabar angin palsu. Selain itu, penyebaran gambar tidak senonoh atau inappropriate image ialah tindakan menyebarkan gambar seseorang tanpa kebenaran sebagai bahan ketawa atau mempersenakan mangsa yang dilakukan tanpa sedar atau disengajakan. Jika ianya tidak diketahui atau diizinkan oleh si pemilik, gambar ini boleh mengaibkan serta menjatuhkan maruah si mangsa. Di samping itu, impersonation atau dikenali sebagai penyamaran ialah tindakan pemalsuan akaun media sosial serta kecurian identiti. Ini sering berlaku di sosial media dengan menggunakan nama dan gambar profil yang sama dan kemudian menggunakan atau menyatakan ucapan kasar atau menyakitkan sambil berpura-pura menjadi mangsa. Untuk membuat akaun kelihatan sahih, pelaku menggunakan foto sebenar mangsa dan berpura-pura menjadi mangsa. Nur Ain, pada pengetahuan anda, apakah akta dan hukuman yang akan disabitkan kepada pembuli cyber? Pada pengetahuan saya, Akta Berkaitan Bullying Cyber di Malaysia jatuh di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seksyen 211 menjelaskan bahawa sesiapa yang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan maklumat yang boleh mengganggu dan memalukan seseorang boleh didakwa di atas akta tersebut. Seksyen 2112 menerangkan dengan lebih lanjut tentang hukuman yang akan didakwa ke atas pembuli cyber. Pertama, pembuli boleh didenda tidak melebihi RM50,000. Kedua, dipenjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Ketiga, boleh didenda selanjutnya RM1,000 setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Hayati, apakah data analisis yang telah diperolehi berkaitan cyberbullying? Baik, terima kasih kepada tanya. Data-data ini akan menunjukkan bagaimana mereka melayari dunia cyber dan siapa yang terlibat. Data analisis pertama ialah golongan yang mengakses internet. Berdasarkan catatan yang dipetik daripada laporan SKAN, golongan dewasa yang berumur 60 ke atas dan yang berumur 50-an dan juga 40-an merupakan golongan majoriti yang bukan pengguna internet. Ini membuktikan bahawa kebanyakan penggunaan internet dan alam maya ini didominasikan oleh golongan belia. Seterusnya, data analisis 2 tentang penggunaan masa internet. Sebuah rujukan yang sama menunjukkan bahawa tempoh hayat Malaysia dalam mengakses internet yang dicatat ialah selama 1 hingga 4 jam dan juga 5 hingga 8 jam sehari. Laporan daripada MCMC juga menunjukkan bahawa sebanyak 98.7% pengguna melayari internet dengan menggunakan telefon pintar. Ini menunjukkan bahawa penggunaan internet melalui telefon pintar menyebabkan mereka menghabiskan masa yang agak lama di dalam dunia cyber. Mereka menggunakan internet secara ekstrim dan juga mengimplikasikan mereka terjebak dalam dunia cyber.
Selain itu, analisa 3 tentang pengguna sosial media. Sumber yang sama dapati kebanyakan mereka melayari sosial media seperti Facebook, YouTube dan juga Instagram. Penggunaan platform yang luas dengan jaringan sosial tanpa sepadan seperti Facebook ini membolehkan seseorang individu berkongsi kehidupan sehari mereka. Perkongsian yang dilakukan oleh individu terbabit berpotensi menjadi bully cyber melalui ejekan, fitnah dan juga body shaming, sama ada melalui direct message ataupun menyebarkannya kepada umum. Dan akhir sekali, unsur cyberbullying berdasarkan pernyataan media oleh Jabatan Perdana Menteri sebanyak lebih 20,000 aduan diterima oleh SKM berbanding tahun sebelumnya, termasuk elemen lincah, elemen palsu dan ugutan. Selain itu, wanita juga tidak terkecuali. Gangguan bully cyber terhadap wanita seperti diaikan di media sosial, unsur memalukan dan penghinaan, ugutan dan juga kejian, dan juga gangguan seksual. Di samping itu, pelajar juga tidak terkecuali menjadi bully cyber dan juga pernah melakukan bully cyber. Syazwa, pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan cyberbullying semakin berluasa dalam kalangan masyarakat? Pada pendapat saya, antara faktor bullying cyber ini terjadi ialah empati rendah dalam diri seseorang. Empati ini menunjukkan sejauh mana individu memahami situasi yang dihadapi individu yang lain dari segi kesedaran emosi, kepekaan terhadap perasaan dan perspektif orang lain. Individu yang rendah empati didapati terlibat sebagai pelaku bully cyber atau menjadi saksi kepada tingkah laku dan tidak berbuat sesuatu, manakala individu yang mempunyai empati yang tinggi akan bantu mangsa bully. Selain itu, faktor berlakunya bully cyber ini bermula dari ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tersebut kerana perilaku, kemewahan dan penampilan. Dengan menggunakan identiti yang tidak diketahui, pembuli cyber berani mendera mangsa dengan menaip kata-kata yang tidak sepatutnya seperti hinaan, ejekan yang memalukan, lucah dan memberikan pugutan kepada mangsa. Seterusnya, faktor berlakunya bullying cyber ialah keinginan untuk membalas dendam. Hal ini terjadi apabila individu ingin balas balik atas kesalahan yang dilakukan oleh mangsa. Pembuli beranggapan bully cyber sebagai ruang yang selamat untuk membalas dendam dengan menggunakan nama palsu di laman sosial. Di samping itu, faktor berlakunya bullying cyber ialah kurang perhatian dan pengawasan dari ibu bapa. Apabila seseorang anak mengalami defisit atau kurang perhatian daripada ibu bapa, anak tersebut akan sanggup melakukan apa sahaja cara bagi mendapatkan perhatian ibu bapa, antaranya ialah perbuatan bully cyber. Isu bully cyber yang semakin hari semakin tidak dapat dikawal akan memberi impak negatif terhadap mangsa. Ain, bolehkah anda terangkan apakah kesan yang dihadapi sekiranya isu ini tidak dibendung? Kesan yang akan dihadapi sekiranya isu ini tidak dibendung terbahagi kepada 3 aspek. Yang pertama ialah kesan terhadap aspek tingkah laku mangsa. Pada mulanya, mangsa bully cyber akan mengelakkan diri daripada bergaul dengan kawan-kawan atau berada di majlis keramaian. Dalam arti kata lain, mereka hilang minat untuk bersosial maupun bersekolah. Mereka mungkin akan ponting sekolah untuk mengelakkan diri mereka daripada anak-anak kerana mereka berasa malu dan terhina dengan mesej yang dikongsikan di atas talian. Kesan akan berterusan apabila nilai mereka jatuh merundum akibat kesukaran dalam menumpukan perhatian terhadap pembelajaran kerana sering merasa diperhatikan. Yang kedua ialah aspek mental dan emosi mangsa. Akan berlaku ketidakstabilan mental yang menyebabkan mangsa mengalami kemurungan dan kegelisahan sehingga hilang minat untuk melakukan apa-apa aktiviti ataupun rutinitas. Mangsa juga akan menghadapi tekanan tambahan yang dapat meningkatkan perasaan bimbang, mengikis keyakinan diri dan akhirnya mangsa akan mengasingkan diri daripada persekitaran. Kekurangan keyakinan diri dapat memupuk perasaan tidak menghargai diri yang mengakibatkan inisiatif untuk bunuh diri. Ini kerana mereka akan mula merasa putus asa dan satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa sakit yang sedang dihadapi ialah dengan cara mengakhiri hidup mereka. Ini dapat dibuktikan apabila diterbitkan berita harian Metro pada 22 Mei 2020 tentang seorang mangsa bully cyber iaitu seorang remaja berusia 20 tahun telah bunuh diri kerana tidak tahan kecaman dan ejekan masyarakat apabila satu video TikTok dia dan rakan sekerja wang ke Bangladesh dimuat naik di laman sosial Facebook dan dikatakan mereka mempunyai hubungan yang istimewa. Di samping itu, tidak semua mangsa cyberbully akan berakhir dengan bunuh diri, akan tetapi ada juga yang berakhir dengan pembalasan dendam. Hal ini demikian kerana apabila dibuli, mangsa bully tidak merasa rendah diri, malah mereka rasa tercabar dan marah apabila dihina dan dikecam. Mangsa akan sedikit sebanyak mula menanam unsur kebencian dalam diri mereka dan akhirnya bertukar menjadi dendam dan berkemungkinan mangsa akan membalas kembali. Dalam arti kata lain, mangsa mungkin akan mencari pembuli dan membunuhnya ataupun mereka mungkin akan saling bully-membuli di alam maya.
Akibatnya, pembalasan dendam ini akan berterusan hingga kedua-duanya berpuas hati ataupun hingga mereka berjumpa mangsa yang lain. Selanjutnya, bagi aspek fizikal mangsa pula, mangsa akan mengalami kesukaran untuk tidur seperti insomnia, tidur lebih banyak daripada biasa ataupun tidak dapat tidur kerana takut mimpi buruk dan terlalu stres memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Badan juga akan berasa letih dan lemas akibat pemakanan yang tidak teratur kerana sibuk memikirkan komentar berusakan kecaman oleh netizen. Sebagai contoh, mangsa berkemungkinan mengalami masalah pencernaan iaitu gastrointestinal yang menyebabkan keadaan seperti sakit perut, ulcer perut, mual, muntah dan cerebral yang kerap. Oleh itu, untuk memastikan cyberbully dapat diatasi, semua pihak hendaklah mainkan peranan masing-masing dalam mengambil langkah proaktif bagi mengurangkan penularan cyberbully. Antara langkah proaktif yang perlu diambil bagi mengatasi kes buli cyber ialah pertama melalui peranan individu. Individu harus bijak dalam menggunakan platform media sosial dan juga internet dengan menghindari menghabiskan masa yang terlalu lama dan jaga adat dan etika ketika melalui internet. Jika anda mangsa buli cyber, seeloknya tidak perlu memberi respon pada simpul buli. Jika simpul buli terus mengganggu, sekat pembuli seperti report atau blog untuk mengakhiri gangguan dan mengelakkan simpul buli daripada terus menyerang anda secara langsung, iaitu direct message. Seterusnya, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani kes buli cyber. Pantau penggunaan gadget dan komputer anak-anak, kena pasti platform yang kerap dilayari. Didik mereka betapa pentingnya menjaga etika dan pengalaman dalam penggunaan internet. Selain itu, kerajaan boleh mengambil inisiatif didik masyarakat melalui kempen anti-buli cyber. Bagaimana buli cyber memberi kesan kepada mangsa. Ini membantu supaya ia sampai ke pengetahuan masyarakat, memandangkan masyarakat kurang kesedaran betapa perlunya etika dan nilai mulia di dalam dunia cyber. Kerajaan juga boleh memperketatkan undang-undang yang berkaitan dengan buli cyber. Suruhan SKM harus mengkaji balik dasar perundangan yang berkaitan buli cyber. Ini kerana ramai yang tidak tahu bahawa unsur buli cyber seperti gangguan seksual merupakan satu jenayah dan boleh diambil tindakan. Akhir sekali, masyarakat perlu didik diri mereka betapa perlunya keperluan etika dan peradaban semasa melalui laman media sosial. Kata-kata yang berbau negatif seperti ejekan dan seumpama dengannya boleh memberi kesan kepada yang dibuli dan paling parah boleh mengakibatkan tekanan perasaan. Dapat disimpulkan daripada perbincangan ini bahawa isu cyberbully ini boleh terjadi dalam pelbagai bentuk, lebih-lebih lagi dengan cara sindiran, ejekan dari pelbagai segi iaitu seperti rupa tubuh, saiz dan bentuk muka seseorang. Isu cyberbully juga dikaitkan dengan nilai peradaban dan etika kerana ianya melibatkan ketidaksopanan dalam pertuturan dan bahasa. Dengan ini diharapkan semua pihak bertanggungjawab dalam memperani tanggungjawab masing-masing agar isu cyberbully ini dapat dibendung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesedaran awal adalah penting supaya gejala negatif ini dapat dibendung, seterusnya dihentikan dan tidak berulang di masa akan datang. Kegagalan dalam memainkan peranan masing-masing akan mengakibatkan media sosial menjadi suatu platform yang boleh membinasakan maruah serta diri seseorang individu. Oleh itu, penggunaan bahasa, peradaban dan etika adalah penting dalam berkomunikasi, lebih-lebih lagi secara atas talian kerana kita tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.